Didik TV KPM. Hari ini kita akan belajar tentang dunia kejuruteraan elektrik elektronik. So, topik ini adalah topik permulaan, pengenalan di mana kita nak memperkenalkan dunia kejuruteraan elektrik elektronik itu kepada murid-murid supaya mereka lebih tahu bagaimana nak meletakkan diri mereka, sama ada nak belajar terus dengan kejuruteraan elektrik elektronik ataupun nak mengambil topik lain. Tapi saya rasa mereka setelah memilih topik kejuruteraan elektrik elektronik ini, mereka akan terus berada di sini. Betul, itu yang kita nak. Mereka akan kekal bersama dengan mata pelajaran ini. Baik cikgu, apa kata kita mulakan sekarang? Boleh? Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang dunia kejuruteraan elektrik dan elektronik, di mana topik ini sebenarnya daripada buku pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik tingkatan 4, di mana hari ini kita akan masuk ke beberapa topik yang kecil sahaja, yang simple, yang lebih mudah untuk kita ketahui. So, topik-topiknya adalah pertama sekali, apabila kita nak belajar ni, kita nak tahu bidang dan teknologi kejuruteraan elektrik elektronik, dan kita nak tahu tentang kerjaya, etika dan integriti, dan seterusnya kita nak tahu apakah keselamatan. So, topik-topik ini sebenarnya akan memberi sedikit penerangan tentang sub-bidang kejuruteraan dan akan menyenaraikan kerjaya dan peranan jurutera dan memberi contoh badan profesional. Kita nak tahu bagaimana kita nak menjadi seorang jurutera profesional, dan seterusnya sedikit 5 kod tata kelakuan profesional, dan bagaimana selepas itu kalau kita langgar kod tata kelakuan tersebut, dia akan memberikan nilai kesan pada integriti kita. So, apakah nilai-nilai tersebut yang kita akan tengok nanti, dan seterusnya kita akan menyatakan kepentingan Akta JKKP, dan seterusnya kita nak menerangkan sedikit tentang kemalangan elektrik dan bagaimana kita nak menyelamatkan daripada kemalangan tersebut. Okey, ingin saya teruskan di sini. So, dunia kejuruteraan elektrik dan elektronik, kalau kita tengok sebenarnya ramai orang memperkatakan tentang dunia kejuruteraan elektrik dan elektronik, tetapi hari ini kita telah garap dia dan kita letakkan dia kepada dua, iaitu kejuruteraan dan teknologi. So, apa kejuruteraan dan apa itu teknologi? Kalau kita tengok di sini, sebenarnya definisi kepada kejuruteraan adalah satu bidang yang menggabungkan pengetahuan sains dan matematik serta pengalaman dalam membangunkan produk ataupun servis. So, di sini yang paling penting adalah kita nak menggarapkan kita punya pengetahuan sains dan pengetahuan matematik dan juga pengalaman kita sebagai orang yang hidup untuk membangunkan produk kita. Baik. Okay. Dan seterusnya, kalau kita tengok teknologi pula apa? Teknologi sebenarnya adalah satu bidang kemahiran. So, dalam bidang ini kita hanya melakukan pekerjaan dan kita dah mahir dalam bidang tersebut. Okey, kebanyakan walaupun dia dah belajar menjadi engineer, menjadi jurutera, tapi kita hanya mengamalkan kepada kemahiran sahaja. Kita tak masuk kepada mana kita nak design dan everything. Itu sebenarnya jurutera. Okey. Dan seterusnya kalau kita tengok sub bidang kepada kejuruteraan elektrik dan elektronik ini sebenarnya diterbahagi kepada 4. Kalau kita tengok di sini, dan pertama sekali yang saya nak tunjukkan ini adalah sub bidang kuasa. So, apa itu sub bidang kuasa sebenarnya? Sub bidang kuasa, kalau awak tengok, apa yang awak akan nampak di sini? Kita tanya kawan-kawan kita, rakan-rakan kita di MRC Bentong. Kalau di sini berkata dengan kuasa, apa yang awak nak katakan? Siapa nak jawab? Sila. Nampak apa tu? Empangan hidroelektrik, cikgu. Ya. Empangan hidroelektrik. So, empangan hidroelektrik. So, empangan hidroelektrik ini sebenarnya untuk apa? Sebenarnya dia adalah di dalam bidang kepakaran yang menguruskan rangkaian yang menghubungkan stesen jana kuasa. Okey. Jana kuasa kita yang kita gunakan setiap hari itu sebenarnya diuruskan oleh jurutera yang ada tentang kuasa. Okey. So, mereka ini seterusnya akan dia akan termasuk dalam bidang-bidang penjanaan, bidang penghantaran dan bidang pengagihan kuasa-kuasa yang kita nampak sini. Dan seterusnya kalau kita tengok apakah contoh bagi jurutera bagi bidang kuasa ini, so kita nampak contohnya adalah contoh seperti hidroelektrik, stesen hidroelektrik. So, mereka akan kuasai di sini, dan
Ini adalah contoh bagi jurutera yang ada, iaitu jurutera penjanaan. Jadi siapa, kalau kita tengok ayah-ayah kita yang bekerja dengan syarikat-syarikat membekalkan elektrik, maka mereka sebenarnya adalah jurutera penjanaan. Okey. Alright. Seterusnya, kalau kita tengok di sini adalah dua gambar di sini. Agak-agaknya gambar ni tentang apa, murid-murid? Baik, siapa nak tolong cikgu? Saya nampak ada menara telekomunikasi. Okey, menara telekomunikasi. Agak-agaknya apa tu? Apa tujuan dia? Silakan Humaira. Okey, ke ada kawan-kawan lain nak untuk apa tu? Menyambungkan line Okey. untuk menguruskan sistem komunikasi. Okey, sistem komunikasi ya sebenarnya ya. So ini adalah jurutera telekomunikasi sebenarnya ya. Kalau kita tengok jurutera komunikasi sebenarnya adalah di mana bidangnya adalah kepakaran menguruskan sistem komunikasi. Betul kata Umairah tadi, sistem komunikasi. Di mana sistem komunikasi yang kita ada analog dan digital dan sistem gelombang mikro, sistem persuasion telekomunikasi. Dan in fact, kita berada di sini, di studio ni juga mesti ramai jurutera telekomunikasi. Okey, seterusnya kalau kita tengok contoh-contoh dia adalah menara telekomunikasi, peralatan telekomunikasi kan. Ini yang mereka uruskan. So, dan ini adalah jurutera penyiaran. Contoh dia. Ini kerjanya cikgu sebagai jurutera penyiaran. Okey. Dan seterusnya kalau kita tengok, saya teruskan, iaitu jurutera instrumentasi. Okey. Jurutera instrumentasi ini sebenarnya adalah yang menguruskan tentang perkakasan dan perisian. Okey, perkakasan dan perisian yang kita gunakan untuk mengukur. Di sini dia punya perkataan dia adalah mengukur. Kan? Mengukur itu dah lebih penting, di mana mengukur ni selain pada mengukur, dia memantau dan mengawal operasi dalam proses pembuatan. So kalau kita tengok contohnya adalah pembuatan komponen elektrik. Ya, kalau kita nampak pembuatan sebenarnya manufacturer engineer, tapi di sini kepakaran instrumentasi ada. Okey, so apakah contoh bagi jurutera instrumentasi? Jurutera kalibrasi. So, ini adalah contoh pekerjaan yang kita dapat untuk bidang instrumentasi. Alright. Dan yang terakhir, kalau kita tengok apakah bidang yang seterusnya? Nampak macam besar, macam hebat. So ini adalah sebenarnya tentang kawalan. So bidang kawalan kita sebenarnya adalah untuk menguruskan set, mengawal atur tingkah laku. Seperti contoh dia adalah pembuatan komponen pesawat, di mana ini adalah jurutera robotik. Okey. Dan seterusnya kalau kita tengok apakah akronim bagi keempat-empat bidang ni? Bolehkah anak-anak berikan akronim sedikit? Siapa nak bagi? Okey, Anas. TikTok tu. Okey, TikTok. Kenapa TikTok, cikgu? Sebab first, T adalah telekomunikasi. Baik. I adalah instrumentasi. K itulah kawalan. K satu lagi adalah kuasa. Maka ini adalah TikTok. Okey. So kalau nak jawab soalan nanti, just ingat TikTok. Okey. So kita pergi kepada soalan yang pertama. Nyatakan sub bidang bagi kejuruteraan elektrik dan elektronik. 4 markah di sini. So super simple, lebih mudah. So apakah jawapannya? Tolong anak-anak, murid-murid. Siapa nak jawab, angkat tangan dan jawab soalan cikgu. Silakan. Saya cikgu. Ya, Anas. Okey, Anas. Jadi, menggunakan akronim TikTok, kita boleh dapatkan jawapan telekomunikasi, instrumentasi, kawalan dan juga kuasa, cikgu. Kita tengok jawapan dia. Betul tak jawapan Anas, cikgu? Telekomunikasi, betul. Instrumentasi, kawalan dan kuasa. TikTok. Ya, okey. Senang-senang je buat markah, cikgu kan? Ya, senang saja. Kalau kita ingat akronim tadi iaitu TikTok. Okey, baik. Seterusnya, cikgu. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua seterusnya adalah berikut adalah penyataan tentang tanggungjawab jurutera dan teknologi. So, kita nak tengok apakah kita nak bahagi-bahagikan, nak tandakan apakah yang tugas mereka. Kita tengok soalan yang pertama, menguruskan rangkaian menghubungkan stesen jana kuasa. Siapakah? Jurutera, cikgu. Hasna jawab jurutera, cikgu. Jurutera. Okey, jurutera. Betul. Tepat. Baik, tahniah. Okey, Yang seterusnya kedua. membaiki mesin. Teknologis, cikgu.
Teknologis, ya, dia seorang yang mahir, maka dia boleh merepair mesin. Okey, seterusnya. Pembelian, saya tertekan. Okey, tak apa. Menemukan pembelian alat ganti mesin selalunya diuruskan oleh jurutera. Okey. Dan seterusnya, mengawal dan melaksana operasi. So, siapa? Siapa nak Ya, jawab? murid-murid. Saya rasa macam Husna kot tadi. Husna ke? Ya. Husna atau... Teknologis jawapan ni, cikgu. Ya, teknologis jawapan ni. Okey. Betul. Okey, tahniah. Ya. Itu adalah tugas bagi teknologis dan jurutera. So, kita tengok kumpulan. Soalan yang seterusnya, okey, ini adalah tandakan betul bagi pernyataan yang betul dan pangkah daripada pernyataan yang salah. So, di sini adalah sangat kritikal di mana kita kena tandakan dengan betul. Okey, ataupun dengan pangkah. Gunakan simbol yang betul. So, pertama, menguruskan menara komunikasi. Siapa agaknya? Okey. Okey, betul atau salah? So ini adalah, adakah jurutera itu menguruskan menara telekomunikasi? Betul atau salah? Okey. Okey. Betul. Kita tengok betul tak betul? Okey. Betul. Okey, menguruskan kajian aeronautik. Adakah jurutera bertugas, jurutera elektrik bertugas untuk kajian jurutera aeronautik? Kalau tak ada, Salah, cikgu. Salah. Okey. Salah. Izzati Ya, cakap saya salah. betul. Saya rasa itu salah sebab aeronautik itu tentang kapal terbang, bukannya tentang elektrik. Okey, seterusnya. Menguruskan set alat mengawal atau tingkah laku mesin. Adakah ini Betul. tanggungjawab jurutera? Silakan. Betul, cikgu. Betul. Ya, Baik. betul. Seterusnya, menguruskan perkakasan dan persian proses pembuatan. Okey, siapa pula nak jawab? Silakan. Betul atau salah? Betul. Kita tengok betul tak betul? Betul. Betul. Okey. Tahniah semua. Okey. Seterusnya, soalan yang terakhir saya rasa. Okey. Berikut adalah perkembangan teknologi elektrik dan elektronik. Maka kita nak tahu berapakah perkembangannya di mana teknologi dahulu di terkini T. So, mari kita tengok K. So, K adalah teknologi terkini. Okey, untuk soalan yang pertama. Soalan saya yang pertama, inverter pada penghawa dingin, dia lama ke baru? Okey, siapa nak tolong jawab? Okey, teknologi terkini. Ya, teknologi terkini. Okey, baik. Ya, terkini. Betul. Ya, betul. Televisyen menggunakan IR. Baru ke lama? Terkini. Ya, Terkini, cikgu. terkini juga. Abang cakap terkini. Betul, cikgu eh? Ya, betul. Baik. Soalan yang terakhir. Seterusnya. Kenderaan menggunakan karburator. Macam mesti dengar kan? Ha. Okey, siapa nak jawab? D. Okey. Dahulu. D dahulu. Ya, betul. Karburator ini lebih kepada mekanikal ya. Betul. Tetapi ini teknologi yang lama. Okey, Baik, cikgu. seterusnya. So, apa itu adalah apa? Pengenalan cikgu ya. Pengenalan yang kita nak tentang apa? Bidang-bidang sub-bidang penjuruteraan elektrik. Baik cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu Muhammad atas perkongsian untuk segmen kali ini. Jadi kita ingin berhenti berehat seketika. Kembali bersama kami di Didik TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey. Didik TV KPM